berbahagia Profesor Madya Dr. Hafizi Muhammad Imam, Pengerusi Aqsa Syarif Berhad. Assalamualaikum Saya kepada anak anda Akram Suri. Ayah beliau sekarang ni berada di Ireland dalam siri untuk perkongsian isu Palestin juga di public hire dan Northern Ireland. Ustaz Luqman yang dihormati lagi dikasihi, wakil-wakil pimpinan KIM Kelab Ikram Malaysia, Asal Syarif Malaysia, Kelab Mesir, Asal Syarif Mesir. Sebenarnya perkongsian ni bukan perkongsian anak seorang, tapi perkongsian anak Dr. Selamat, Dr. Fauziah Hasan di belakang sana, Ustazah Rosmawati dan Ustaz Aris Bain yang tertinggal di Gaza. Baik, dalam tempoh sejam ni mungkin kita akan lebih tumpukan pada perkongsian perkembangan semasa. Cuma anda nak mulakan dengan graf ni untuk 5 ataupun 7 minit. Sebenarnya anda memerlukan 1,5 jam untuk berai benda ini, tapi cukuplah 5 ataupun 7 minit sebab baru-baru ni adalah ramai sangat orang bertanya dalam Facebook tu sampai tak larat nak jawab. Tidak ada jihad di Palestin. Kerja sesiul, hendaklah ikut sunnah Nabi, keluar daripada Palestin. Kemudian bila kekuatan masuk balik, akhirnya boykot adalah kerja bodoh, kan? Tak apalah. Orang yang mengeluarkan kenyataan seperti ini sebenarnya adalah satu pandangan yang pelik lah, sebab dalam fiqh ni memang ada pandangan yang pelik. Cuma kita dalam menilai sesuatu, pertama kita kena ikut Quran dan hadis. Kemudian ambillah pandangan-pandangan ulama yang muktabar. Sebab hampir dalam banyak perkara ada pandangan-pandangan ulama yang pelik. Contohnya macam, hendaklah kamu kahwin 4, 3, 2, dan sekiranya kamu tak mampu, kahwinlah 1 saja. Jadi ada ulama yang berpandangan kahwin 4 tu. Jadi kalau kita pegang pandangan ni, masalah lah kita 4 dulu, saya tak mampu buat 3, tak mampu lagi 2, kemudian baru 1. Maknanya kita kena kahwin dulu, baru lepas tu cerai. Maksudnya kita mula dengan 1 dulu, kan? Ini pandangan pelik. Bahkan ada ulama yang menganggap kita boleh kahwin lebih daripada 4. Ini pandangan yang pelik lah. So, dengan tidak mahu memalukan ustaz tersebut, anak kata ini adalah pandangan yang pelik lah, ya? Cuma satu bagi kita nak menilai sesuatu isu yang besar seperti ini, kita kena tengok dari perspektif yang menyeluruh, big picture, ya? Manakala perjuangan Palestin ini kita tengok daripada mula. Dan kalau kita lihat sejak daripada the opening chapter, anda anggap ni sebagai opening chapter 1914. Dan sekarang ni, kalau ini namanya prolog. Kalau kita baca novel prolog, kita sebenarnya dah nak sampai epilog, ya? Kita nak sampai epilog. Siapa-siapa yang masih merasakan bahawa kita, sebab itu kita tak pernah menang, ini adalah satu statement ni. Sebab kita tak ikut sunnah dalam perjuangan ini, maka kita tak pernah menang dalam perjuangan Palestin. Sebenarnya tidak pernah menilai daripada perspektif sejarah alami dan juga sejarah. Tidak ada batasan-batasan spesial dan temporal, ya? Sejarah ini perlu dilihat tanpa batasan spesial, tanpa batasan temporal, tanpa batasan waktu dan tanpa batasan tempat, baru kita dapat gambaran yang sebenar dan menyeluruh, ya? Anda mulakan satu statement yang dibuat oleh Balfour atau Balfour. Kenal Arthur Balfour? Arthur Balfour yang mana telah menyediakan satu dokumen deklarasi Balfour, kan? Dan deklarasi ini menjadi asas kepada penubuhan sebuah negara haram, Zionis Israel. Sehelai yang kertas saja. Dia pernah membuat satu kenyataan ni. The Arabs cannot rule themselves. Orang-orang Arab tidak mampu untuk memimpin diri mereka. Jadi kami kena hantar pemimpin kepada mereka, ya? Kami kena susun kehidupan mereka. Kami kena susun kepimpinan untuk mereka. Jadi itulah strategi yang digunakan di Barat dan juga pemikiran Barat dalam melihat umat Islam. Umat Islam ini tak mampu untuk mengurus diri mereka, tak mampu untuk mentadbir diri mereka. Maka berlakulah perjanjian-perjanjian yang kita lihat dalam sejarah, Sykes-Picot, korespondens Hussein McMahon, seterusnya membawa kepada kejatuhan khilafah Uthmaniyah 1928. Ini semua tentu kena tengoklah, sejarah. Kena kuasai dengan baik.
Dan berlakulah apa yang telah berlaku. Terbentuknya negara haram Israel 1948, peristiwa Nakba, ini perang Suez, perang 6 hari, perang Ramadan ni. Kalau kita tengok graf ni, sengaja nak buat sedikit skewed dekat sini. Sebab apa? Sebab kita dekat sini kita membuat apa, kita membuat comeback kerana perang ini berlaku dalam bulan Ramadan ni. Dan ini potensi yang ada pada Mesir ni, kerana pada Oktober 1973 pada hari-hari pertama ni 200 jet pejuang Israel ditembak jatuh di ruang angkasa Mesir ni, di Tanta, Mansurah. Pertempuran berlaku di ruang udara Tanta, Mansurah khususnya. Dan perjatuhan, kita melihat jet-jet pejuang Israel berjatuhan 200 buah dan 500 kereta kebal Israel dimusnahkan. Jadi Mesir sebenarnya adalah lawannya Israel. Mesir Egypt has a fighting chance, tetapi telah diberi kebenaran untuk selama puluhan tahun, 20 atau 30 tahun sebelumnya. Tapi kemudiannya kemenangan awal itu kemudian diikuti dengan setback ni, apabila Israel menggunakan PBB untuk meluluskan resolusi 338, yang mana dengan resolusi ini gencatan senjata dikuatkuasakan. Jadi tentera Mesir berhenti. Ketika tentera Mesir berhenti, itulah Israel mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balas. Sehingga keesokannya Security Council Majlis Keselamatan meluluskan pula satu lagi resolusi 339 untuk menguatkuasakan resolusi 338. Ini mengalahkan Maharaja Lawak lah. Mungkin Boboy lepas ni boleh olah dalam bentuk resolusi yang diluluskan oleh Security Council 338 terpaksa dikuatkuasakan dengan resolusi 339 Ini adalah cerita lawak. Sebab tak ada mana-mana negara yang berani menyanggah resolusi Majlis Keselamatan. Kerana siapa-siapa yang melanggar ataupun menyanggah resolusi Majlis Keselamatan, dia akan menghadapi satu daripada dua tindakan, sama ada sekatan ekonomi ataupun tindakan ketenteraan. Itulah yang berlaku pada Iraq, itulah yang berlaku pada Afghanistan. Jadi berlaku gencatan senjata sebagaimana berlakunya gencatan senjata di sini, ya, pada 21 November. Tetapi apa bezanya? Bezanya Mesir yang ada pada tahun 2012 ini bukan Mesir pada tahun 1990. Seperti Presiden Mursi sebut, Mesir yang ada pada hari ini bukan Mesir yang lalu. Mesir yang ada pada hari ini adalah Mesir yang diperkasakan, Mesir yang mempunyai a fighting chance. It stands equal, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan musuh-musuh. Mesir hanya menunggu masa untuk membina kembali kekuatannya. Mesir adalah singa yang baru tidur daripada baru tidur. Orang Mesir baru bangun daripada tidur yang panjang. Kerana itulah Israel bersetuju untuk bersetuju dengan satu gencatan senjata yang sebenarnya berat sebelah. Sebab Hamas meletakkan 3 tuntutan, Israel hanya meletakkan 1 tuntutan. Dan Israel bersetuju dengan syarat-syarat gencatan senjata yang sebenarnya tidak memihak pada Israel. Ini adalah cerita. Tapi hakikatnya, kalau kita ikuti graf ini, bermula pada tahun 1978. Kenapa 1978 ini kita membuat suatu revival? Kita melalui graf ini melalui proses menaik. Kenapa? Sebab ini adalah kalau batu itu jatuh sudah sampai ke dasar laut. Maknanya bila sudah sampai ke dasar laut, dia tak boleh jatuh lagi. Kan? So the only way forward is dan inilah yang berlaku pada tahun 1978 yang kita akan sambut ulang tahunnya pada 8 Disember ini, iaitu terbitnya Hamas secara resmi, iaitu intifada. Baca balik sejarah, buka balik sejarah apa yang berlaku pada tahun 1987 sehingga memunculkan Hamas pada tahun ini. Dan bermula pada hari itu apabila kita berjuang atas dasar Islam, apabila jihad menjadi asas perjuangan, maka graf ini terus naik dan naik.
Kemudian berlaku sedikit setback pada 1963. Agak-agak apa yang berlaku di sini? Apa yang berlaku di sini? Di sinilah Israel buat pertama kalinya diiktiraf oleh PLO, yang mana bersetuju dengan satu perjanjian namanya perjanjian. Begitulah seterusnya. Mungkin ini memerlukan masa yang lebih lama, tapi antum adalah generasi, kalau anda boleh sebut dekat, adalah generasi zon E dan F. Zon E apa dia? Hamas mentadbir, F Palestin menjadi isu ummah dan antarabangsa, G pembebasan daripada rejim Arab cengkaman US dan Rusia. Bererti bukan saja Israel akan bungkam, Syria juga akan dikalahkan. Ya? Jadi antum sebenarnya adalah satu generasi yang menyaksikan kebenaran kata-kata Rasulullah SAW, iaitu mereka akan ada di kalangan umatku yang berjuang di pintu-pintu Al-Quds, yang berjuang di pintu-pintu Dimashq, Damsyik, dan mereka ini tak dapat dikalahkan oleh pengkhianatan golongan yang berkhianat. Mereka akan tetap menang. Ya? Jadi stay tune. Ya? Kalau dalam rancangan TV itu stay tune. What happened in 2013, 2014? Sebab CIA sudah menjadikan satu folder, satu file. File itu bertajuk A World Without Israel, dunia tanpa Israel. CIA sudah mula membuat persediaan bagaimana untuk menghadapi dunia tanpa Israel, kerana dunia tanpa Israel adalah satu realiti. Israel adalah satu entiti yang palsu, dan apa-apa yang palsu tidak akan kekal. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Quds setelah hampir 100 tahun dikuasai oleh tentera-tentera salib, begitulah juga kita akan membebaskan Palestin setelah hampir 100 tahun yang dikuasai oleh Zionis. Dia tak boleh kekal paling lama 100 tahun. Sebab tu CIA telah meletakkan tarikh yang bukan saja menyediakan satu file A World Without Israel, bahkan meletakkan tarikhnya itu pada tahun 2020. Lebih awal lagi daripada apa yang dijangkakan oleh Syekh Ahmad Yassin Syahid 2036. Lebih awal. Jadi anda yakin insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala, antum semua ni akan pergi ke Masjid Al-Aqsa dengan penuh kemuliaan. Pergi ke sana dan hanya merendahkan diri, menghinakan diri kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di depan musuh-musuh Allah. Masuk ke Masjid Al-Aqsa dengan penuh kemuliaan. 2025 tak tahulah, tapi si Selamat Fauziah bisa ada lagi ke tidak. Tapi kalau antum sempat pergi, ingatlah wajah-wajah kami ini. Ya. Mudah-mudahan adalah sedikit penyelamat untuk kami dalam menghadapi dunia akhirat yang bukan abadi. Baik, cukup ya. Graf ni hanya untuk menunjukkan masa depan adalah untuk Islam. Ya. Apa dia syarat-syarat intimak, mazhab intimak lil Islam? Apa dia intimak atau menggabungkan diri dari Islam? Bahagian pertama adalah aku Muslim dari sudut akidah, Muslim dari sudut ibadah, Muslim dari sudut akhlak, Muslim dari sudut kekeluargaan, dan so on so forth. Yang bahagian kedua ialah aku mesti yakin dengan masa depan Islam, bekerja untuk Islam dan menyusun masa depan kita supaya selari dengan masa depan Islam. Tak wujud satu keadaan Islam ke sini, kita ke sana. Hal-hal tuju kita dalam hidup ini mesti disusun selari dengan masa depan Islam. Petakan ya? Map your life, petakan kehidupan kita supaya ianya adalah berdasarkan kepada perancangan hadapan masa depan Islam. Ya, baik. Okey. Sampai kita menguasai qadhiyah Palestin ini dengan baik dari sudut sejarahnya, dari sudut jangkaan atau jangkauan masa depannya, ya. Mesti sebagai pejuang Al-Quds, kita mesti kuasai sejarah dan masa depan, perancangan masa depan dengan baik. Mesti kuasai dengan baik. Di samping itu, kita mestilah menjadi orang-orang yang bergerak di lapangan, supaya kita ini tidak menjadi golongan yang hanya teoris lah. Orang yang hanya mempunyai maklumat, kemudian membuat analisa yang bersifat akademik. Kita mampu untuk melakukan itu. Di masa yang sama, kita mesti pangkas terjun ke medan untuk menjadi sebahagian daripada perjuangan.
Itu dua ciri aktivis-aktivis Aqsa Sharif. Ya. Aktivis-aktivis Aqsa Sharif mempunyai dua ciri. Dia bukan sekadar aktivis, tadi menguasai qadhiyah Palestin dengan baik. Ini bahagian yang kedua. Yang ini mungkin anda akan spend 10 minit lah. Kita nak bagi peluang juga pada Dr. Selamat dan Dr. Fauziah, Ustazah Rusmawati juga untuk berkongsi pengalaman-pengalaman kami. Sebab kita ni melihat dari sudut yang berbeza pengalaman yang kita lalui tidak sama. Okey. Bila berlaku serangan pada 14 November, pada 15 November kita punya bantuan kita sudah pun digerakkan di lapangan. Kita bukanlah satu organisasi yang okey, kita akan buka tabung, kita akan kumpul sampai satu jumlah dan kita akan hantar. Tidak. Berlaku saja serangan, the very next day, pada hari keesokannya bantuan digerakkan. Itu satu ciri yang kita kena jelaskan kepada masyarakat. Nak bekerja untuk Palestin, tidak ada waiting period. We cannot afford to wait, because ianya melibatkan nyamuk. Jadi bila berlaku saja serangan, the moment the first missile strike, kalau boleh, the very first missile strike, that very moment sepatutnya kita sudah mula menggerakkan bantuan kita. Berarti kita kena ada kita punya logistik, kita punya human resource, human capital kita di lapangan, bukan jauh di Malaysia saja, tapi mesti berada di lapangan, right in the heart of the attack. Ini dilakukan oleh aktivis-aktivis Aqsa Sharif, sukarelawan-sukarelawan yang berkhidmat untuk Aqsa Sharif. Mereka mula menggerakkan bantuan pada hari-hari pertama serangan, dan bila kita kata bantuan, dia bukan bantuan ala kadar, bukan bantuan sambil lebu. Dia adalah bantuan yang kita sampaikan dengan sesempurna dan sebaik-baik mungkin dalam bentuk masakan panas, berlubang chicken. Inilah nilai membezakan Aqsa Sharif daripada yang lain. Ya, dalam amal kita boleh tunjuk kehebatan kita. Untuk apa? Supaya dia menjadi sebahagian daripada perlumbaan untuk menuju takwa. Supaya kita ini jadi trendsetter, supaya kita ini jadi benchmark dan orang lain kena ikut. Kena ikut kaedah-kaedah dan pendekatan. Siapa boleh buat macam Aqsa Sharif? Macam tu. Dalam ceramah tunjuk slide ni. Siapa boleh buat macam Aqsa Sharif? Cabar mereka supaya mereka juga buat benda sama. Kita tak nak nanti bila kata hantar bantuan tepung dah hapak, masak pun tak naik, hantar ikan kering macam kayu, gigit pun tak patah. Itulah realitinya. Kalau kita tengok package bantuan United Nations, inilah dia, tepung yang dah kuning, yang dah ada kumbang, yang tak naik, hapak bila masak dia tak naik lah, baling ke dinding, cap. Betul. Kita boleh tengok ikan kering tak dah yang fossilised ni. Kita bagi ikan tilapia merah fresh. Inilah yang membezakan kita daripada Tapi yang mendorong kita buat macam ni bukan kerana nak compete dengan orang lain. Bukan, don't get the wrong idea. Kita bukan nak compete dengan orang lain. Kita hendak menjadi terbaik bila kita bercakap tentang membantu rakyat Palestin. Dan dihantar ke rumah-rumah dengan kenderaan. And you know, apabila kenderaan bergerak saja, it will become a legitimate target. Mana-mana kami dah tanya dengan Ibrahim Syihab, dia kata ketika berlaku serangan, everybody stays at home. Tidak ada kenderaan di jalan-jalan, kosong. Jadi apabila kenderaan kita yang menghantar makanan panas ke rumah-rumah, it is very visible from up there, and it becomes a legitimate target, sasaran yang dibenarkan. Ini kadang-kadang kita tengok dia orang ni
siang bungkus nasi, kerja kat kilang roti, malam inilah yang dikatakan apa? Beramal seperti singa tangkas di siang hari, malamnya seperti rahib ya. Tapi rahib yang pegang senjata. Betul. Kami bila jumpa pekerja-pekerja kilang roti itu senyum antara tahu sama tahu lah. Malam tadi kita jumpa dengan uniform yang berbeza. Yang tu. Dan mereka, ini dia. Bendera kita berkibar. Dan gambar ni bila masuk dalam Facebook saja dia punya thread dia beratus-ratus. Bila saya baca, rupa-rupanya mereka bergaduh ke situ. Kenapa tunjuk bendera Malaysia? Ini mesti ada agenda politik lah. Wajah-wajah yang menerima bantuan ini, dan mereka bergerak pada waktu malam. Oh, ini kenapa pula? Seperti slide ini adalah slide yang paling penting. Slide yang lain-lain tu tak ada pun tak apa. Ini yang paling penting. Kita macam mana boleh ada kat situ? Kita macam mana boleh tunggang langgang pula slide ni. Tak apa. Okey, tengok ni. Okey. Tengok. Senyum sampai di telinga. Okey, di waktu malam. Sorry lah, kelang kabut slide dia tunggang langgang, tak tahu apa jadi. Ini hasil daripada kilang apa? Ladang ternak lembu kita kan. Ada keju, ada yogurt, ada laban, ada macam-macam. Ya. Sebab bila kita kata kita ada lembu, memang betul-betul lembu. Confirm lembu. Kita kena terangkan. Sebab sekarang ni lembu tu dia boleh menjelma dalam pelbagai bentuk. Sebab lembu kita adalah lembu yang sebenarnya boleh perah keluar susu. Terangkan. 30 liter satu tengah hari, 30 liter tengah malam. Bom jatuh tu pun keluar susu. Agaknya kalau lembu dekat Malaysia tu tak tahulah. Kan mungkin dengar dia meletup macam tu 3 bulan tak keluar susu. Wallahualam. Tapi yang ini bukan sahaja lembu keluar susu, beranak terus beranak. Baik tak ni? Ini Dr. Fauzan dekat Khan Yunis dalam tempoh 8 hari itu 300 bayi dilahirkan. 300 bayi dilahirkan. Itu baru di Khan Yunis. Agaknya dalam 5 lah, 1,500 lah. Lebih kurang lah 1,500 bayi dilahirkan dalam keadaan bergumpulan ni. Bahkan tak tahulah. Sebab tu kita dekat Malaysia tak apa-apa nak beranak. Sebab kita stres. Balik jam, pergi kerja jam, balik kerja jam, stres lah. Jadi tak boleh beranak. Tak berapa nak beranak. Bahkan tak berapa nak beranak. Tanya Dr. Fauzan lah macam mana nak atasi masalah. Tapi kalau dekat Palestin, boom, beranak dan terus beranak. Itu dia punya ni. Dia tengok. Ini adalah waktu yang paling berbahaya untuk menghantar bantuan. Okey, gambar-gambar ke hospital nanti kami akan tunjuk kemudian ya. Okey, ini perbincangan antara Syekh Abdul Rahim Shihab dengan Hospital Syifa dan satu lagi hospital apa nama dia? Hospital Ridwan, Kamal Ridwan. Okey. Baik. Gambar-gambar yang lain tu nanti. Kalau ini gambar ni diambil dekat internet, nanti kami akan tunjukkan gambar yang kita ambil sendiri. Baik. So okey. This picture is so menyedihkan sebab penggeledahan ini ataupun jahitan ni jadi apa? Tanya Dr. Fauzan lah. Ni bila Dr. Fauzan dekat depan tu kena selalu rujukkan dia kan. Kalau dia tak ada, hantam aja lah kan. Ni doktor dekat belakang tu kan salah cakap kan bukan dia lah. Ini tampuk 4 views kan. So just imagine macam mana seorang anak can bear the pain kesakitan yang dilalui. Okey.
Israel dia menggunakan satu senjata namanya DIME, DIME ni stands for something yang saya tak berapa ingat, tapi bila dia meledak, kita punya bahagian dalaman hancur. Ya, jadi kadang-kadang nampak jasad okey, di luar tak ada kecacatan, tapi di dalam urat sarafnya, otaknya, organ-organnya sudah hancur ni. Baik, this is not the latest, ini hari yang ke-6 sebab serangan terus berlaku sehingga hari ke-8. Jadi we got the latest statistics 167 kematian. Okey, ni tak apalah, benda-benda ni antum semua dah follow ya. Okey, ni bantahan kita buat di Malaysia. Ni Tahir Abdul Rahman. Agak-agak dia ni rupa siapa? Faisal Tahir. So Faisal Tahir akan buat lelongan trofi. Dia dah buat dah, lelongan trofi dengan TV3 dah buat dah. Dia dah lelong 3 trofi dia, 3 trofi lagi dia reserve untuk Asas Syarif. So kita tengah susun satu program ya. Jadi Dr. Hafizi ni besok minum pagi, minum petang, bukan dengan kuah lah Faisal Tahir, Zaidi datang airport. Dia adalah Presiden Sediman, dia datang airport hari ini melepaskan Aqil Shawki dan Zain Saidi. Jadi Profesor Hatta Syarul adalah pakar psikiatri, akan masuk pada misi yang ketiga A2G13 sebab dia beliau pakar dalam bidang post traumatic stress ya? Kesan-kesan peperangan. Selesai. Ini Nur Azman ya. Tuan Haji Nur Azman yang berada di atas kapal bagi Marmara. Okey, tak apa, tunjuk. Okey, kadang-kadang kenapa setiap kali ada berlaku serangan ke atas Palestin kita akan berdemo depan kedutaan? Did we achieve anything? Apakah kita mencapai sesuatu yang bermakna daripada demo dan bantahan-bantahan aman? Kadang-kadang orang bertanya, kenapa kita melakukan sesuatu yang tidak memberikan kesan? Kenapa kata tidak memberikan kesan? Ini yang boleh kita lakukan sebagai civil society, sebagai NGO ini kita boleh lakukan. Walaupun kita mengharapkan pihak-pihak berkuasa melakukan yang lebih ya. Sebab sudah ada contoh. Hari ini negara-negara tidak lagi merasa obliged ataupun merasa perlu tunduk kepada dasar luar Amerika. Negara-negara Amerika Selatan adalah satu contoh yang terbaik ya. Negara-negara Amerika Selatan kata, we are no longer obliged to observe American foreign policy. Sebab itu Bolivia pernah mengusir duta Amerika tahun 2008. Bayangkan Malaysia mengusir duta Amerika. Dan Venezuela mengisytiharkan duta Israel persona non grata, maksudnya tidak boleh menjejakkan kaki lagi di bumi Venezuela. So we must take the cue from this countries. Sekarang ni bila Amerika nak melaksanakan sesuatu sanction ataupun satu sekatan ke atas mana-mana negara, maka akan ada negara-negara yang enggan untuk bersetuju ataupun menandatangani sanction tersebut. Contohnya sanction ke atas Iran ya, sekatan ke atas Iran yang terbaru. Ada dua negara yang tak mau sign. Negara apa kan? Satu Turki, satu lagi Brazil. Brazil adalah negara yang, kerana apa? Brazil sudah melangsaikan semua hutang-hutang dan kemudian bagi pula soft loan 10 bilion US dollar kepada World Bank. Brazil. Ada 4 negara, you must watch closely. BRIC, Brazil, Rusia, India, China, plus 2 ni apa? Turkey, satu lagi Indonesia. Watch out. Indonesia tahun depan akan buang kosong yang banyak pada duit itu. RM1,000 akan jadi RM1. RM1 tak tahu, mungkin kena tambah 3 kosong belakang. Wallahu alam kalau kita tidak berhati-hati. Kerana Indonesia walaupun mereka menghadapi masalah corruption yang teruk, yang parah, but they have the political will to overcome the corruption, the corrupt practices, slowly but surely. Okay. Baik. Bantahan bukan saja berlaku di negara kita tapi juga di negara lain.
Okey, boycott. Apa benda, ada benda nak tanya pasal boycott ni? Kalau tak ada, kita skip. Ada? Tak payah labut ni, settle kan? Ke dia pergi jadi McD? Tak payahlah jawab pasal boycott. Cuma nak beritahu dekat McDonald ni adalah the largest contributor to Jewish United Fund. Sekarang ni Jewish United Fund, kalau pergi dia punya website dia sekarang ni sedang membuka tabungan ni. Dia has opened a special Israel terror relief. 1 million already allocated to relief efforts on the ground. Jadi ketika kita mengutip sumbangan untuk Gaza, mereka kutip sumbangan untuk Israel. Dan siapa-siapa nak pergi McD tu nak jimat masa, pergi dekat sini sebab dekat sini ada donation. Klik lah 20 gening ke 30 gening. Jadi jimat masa. Susah kan nak pergi, nak ambil taksi, nak pergi McD, payah kan? Jadi klik kat sini saja. Kata McDonald tak ada kaitan dengan McDonald, apa benda ni? Ya. Kata McDonald ni adalah Golden Arches Restaurant Jaya Berhad won the license to operate McDonald's in Malaysia. Okay, dia kata McDonald's Malaysia is fully owned by McDonald's Corporation. Fully owned. Apa yang kata tak ada sumbangan kepada McDonald's US? Kalau macam tu kita buka lah restoran nasi lemak McDonald. Tengok McDonald saman kita ke tidak? Kita tak menyumbang apa-apa pada dia tu. Kan? Yang kalau nak kata McDonald Malaysia tu tak ada kaitan dengan McDonald. Ini semua dah khatam lah, tak payah ulang lagi dah. Propaganda. Okey. Yang ni pun rasanya okey, now. So, ini biasalah bahkan ada seorang kanak-kanak tu nanti saya cerita, mungkin Dr. Fauziah boleh cerita. Okey, isu yang paling penting yang kita kena faham, kalau kita tengok balik graf tadi, ya, graf yang macam tu, buat pertama kalinya dalam sejarah Israel bersetuju pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Hamas untuk bersetuju dengan kejahatan senjata. Ya. Ada dua benda dekat sini. Yang pertamanya, perjanjian ini, kejahatan senjata ini, siapa broker? Siapa broker? Brokernya bukan lagi Amerika Syarikat, brokernya bukan lagi Husni Mubarak, brokernya bukan Liga Arab, brokernya bukan Kesatuan Eropah, brokernya adalah Presiden Morsi. Ya. Dan Presiden Morsi memberi jaminan, dia secara peribadi menjamin kejahatan senjata ini. Berarti kalau pelanggaran ini berlaku di pihak Hamas, dia mengambil pertanggungjawab penuh. Ya. Dan umat Islam yang taat, yang bertakwa, tidak akan mengkhianati perjanjian walaupun dengan pihak musuh. Sebab siapa-siapa yang mengkhianati perjanjian dengan pihak musuh melakukan dosa besar. Dosa besar. Tak tahulah, dulu masa kecil-kecil ada pula satu pandangan, satu fatwa. Kau curi dekat kedai Cina tu tak apa, dia kapi, dia masuk neraka. Itu fatwa yang ditanamkan dalam minda kita. Tak ada Sebab itu Presiden Morsi memberi jaminan peribadi terhadap kejahatan senjata. Dan satu lagi kita kena ingat, walaupun Israel melakukan tembakan, masa kami berada di sana berlaku serangan dekat Deir Balah, kereta kebal menembak dan seorang terbunuh, beberapa orang cedera. Tapi perjanjian damai, bukan perjanjian damai, kejahatan senjata ini tetap intact, masih utuh. Dan kita lihat pelanggaran-pelanggaran kecil, kita kata pelanggaran kecil dilakukan oleh Israel, bukan dilakukan oleh Hamas. Walaupun berlaku serangan-serangan ini, Hamas tidak membalas kerana kita terikat dengan perjanjian kejahatan senjata. Dan ingat, kalau serangan ini Israel berterusan melakukan serangan ini, kemudian menjadi serangan lebih besar, natijahnya berbeza dengan apabila Israel melanggar kejahatan senjata sebelum-sebelumnya. Sebab Israel berhadapan dengan Mesir yang macam mana? Israel bukan berhadapan dengan Mesir yang dipimpin oleh Husni Mubarak. Israel berhadapan dengan Mesir yang dipimpin oleh siapa? Morsi. Kan? So be careful, because the person that you are dealing with is Presiden Morsi. Okey, yang keduanya,
Cuba bayangkan tiga benda yang dipersetujui oleh Israel. Pertama, hentikan serangan serta-merta. Nombor satu, setuju. Sebenarnya Israel tidak akan menghentikan serangan sehingga dia mencapai objektif, dan dia tak mencapai objektif kali ini. Dia bersetuju. Nombor dua, Amerika hendaklah beri jaminan Israel tidak akan melakukan lagi serangan besar-besar. Setuju. Macam mana boleh setuju? Benda yang kita tak pernah terjangkau dalam fikiran kita, Israel akan bersetuju dengan syarat-syarat yang merugikan dia. Nombor tiga, akan mengangkat sekatan dan kepungan, walaupun ianya belum berlaku lagi. Tapi pada dasarnya dia bersetuju untuk mengangkat sekatan pada 5 pintu masuk. Bahkan kita lihatlah proses mengangkat sekatan ini berlaku, di mana batasan untuk nelayan menangkap ikan sudah dilebarkan daripada 2 batu nautika kepada 6 batu nautika, dan buat pertama kalinya nelayan-nelayan Israel landed ataupun membawa hasil-hasil tangkapan yang terdiri daripada ikan-ikan yang besar yang tidak pernah mereka perolehi sejak tahun 2006. Okey. Bayangkan sebab-sebab yang sama lah yang menyebabkan Israel mengenakan kepungan ke atas Israel. Nombor satu, pada tahun 2007 apabila Hamas membentuk kerajaan, Hamas dikenakan 3 syarat. Pertama, iktiraf Israel. Hamas tolak. Bukan Hamas saja tolak, kita pun tolak. Mengiktiraf Israel adalah sesuatu yang haram dari seluruh syarat. Nombor 2, hentikan penentangan, hentikan intifadah. Hamas menolak. Ketika Hamas menolak pada tahun 2012, Israel bersetuju untuk menghentikan serangan. Nampak? Ya. Nombor 3 ialah bersetuju dengan semua perjanjian damai yang telah disepakati bersama-sama dengan PLO dan Yasser Arafat. Sebab ini bukan perjanjian damai, ini penipuan. Jadi hampir-hampir syarat yang dikenakan kepada Hamas yang enggan dipatuhi oleh Hamas itulah yang menyebabkan Israel pada hari ini bersetuju dengan syarat-syarat yang sebenarnya tidak memihak kepada mereka, sebagaimana syarat-syarat yang dikenakan kepada Hamas tidak memihak kepada Hamas. Baik, sebelum mana menyerahkan mic ini kepada Dr. Fauziah dan Dr. Selamat, ketika gencatan senjata dikuatkuasakan beberapa hari selepasnya, Palestin mendapat pengiktirafan PBB. Okey, ini kita kena faham. Ya. Pengiktirafan macam mana? Dia bukan sebuah negara yang berdaulat, tetapi sebuah non-member observant state. Tak apa kejadahnya begitu, pun tak tahu. Tapi bermakna ada kerusi Palestin dekat PBB. Kerusi itu simbolik sifatnya, sebab dia hanya observe, non-member observer. Maknanya dia menjadi pemerhati. Macam mana datang mesyuarat? Pemerhati ini ada hak tak untuk bersuara? Dia angkat tangan, anda pemerhati. Pemerhati je. Tetapi ini satu kemenangan politik. Satu kemenangan politik. Cuma bezanya, kita kena beza. Jangan kita pun melompat-lompat macam Fatah melompat macam negara-negara barat melompat. Pejuang-pejuang hak asasi di barat pun memperjuangkan isu Palestin. Tetapi perjuangan mereka terhenti setakat berdirinya sebuah negara Palestin pada 22% daripada bumi Palestin yang asal, iaitu tebing barat dan Gaza. Sedangkan kita, ialah kita nak keseluruhan bumi Palestin itu dikembalikan kepada umat Islam. 22% campur 78% yang berdiri negara haram Israel di atas. Jadi bila orang tanya, adakah Hamas bersetuju dengan pengiktirafan Israel Palestin sebagai non-member observer state? Hamas bersetuju. Bila Hamas bersetuju, berarti Hamas bersetuju dengan two-state solution, penyelesaian dua negara. Sedangkan prinsipnya Hamas tidak akan menerima penyelesaian dua negara. Mengiktiraf penyelesaian dua negara berarti mengiktiraf Israel. Okey, kita kena faham, Hamas tidak melihat penyelesaian ini sebagai penyelesaian kekal. Mahmud Abbas dia bersetuju. Dia bersetuju yang dia tak mau balik ke kampung dia. Apa maksudnya? Bermakna dia mengiktiraf Israel. Kerana kampung dia pada hari ini berada di atas negara Palestin yang terjajah, iaitu Israel of 1948. Dia tak mau balik. Sedangkan Khalid Mash'al, dia kata aku nak balik kampung aku. Berarti Khalid Mash'al dan Hamas menganggap
perjanjian ataupun persetujuan dua negara ini adalah suatu yang bersifat sementara, temporary. Faham tak? Jadi bezanya kita dengan mereka tetap perbezaan fundamental. Kita hanya bersetuju dengan penyelesaian dua negara ini berdasarkan kepada, bukan sebagai suatu final status ataupun penyelesaian muktamad, tetapi penyelesaian sementara, iaitu Israel kembali ke sepadan 1967, membebaskan Baitul Maqdis Timur dan tepi barat, dan kemudian kita adakan terus ataupun gencatan senjata. Dan Israel, kita tidak akan mengiktiraf Israel. Kita hanya wujud sebagai kita hanya mengakui bahawa Israel adalah satu realiti yang wujud di depan mata, tetapi kita tidak akan mengiktiraf. Sama lah macam Korea Utara dan Korea Selatan. Apa hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan? Dia adalah hubungan perang sejak tahun 1953. Hubungan perang. Kalau kita tengok dekat sempadan tu, dia ada kawalan pos. Di sini Korea Selatan, di sana Korea Utara. Masing-masing menghadap satu sama lain tanpa berkelip mata. Selama 50 tahun. Cukup time 6 jam. Apa ni, change of shift. Bukan macam ni je, undur. Sampai yang seorang lagi sampai kat belakangnya, oh dia kat sini. Kemudian yang baru tugas kan. Jadi tak putus. Renungan tajam tu tak putus selama 50 tahun. Kalaulah model macam ni boleh wujud antara Korea Utara dan Korea Selatan, kenapa ini tak boleh wujud antara Israel dan Palestin? Kenapa kita mesti dipaksa untuk iktiraf Israel? Hubungan antara kita dan Israel hubungan perang, and it will remain so until the last day. Itu kita kena jelas. Jelas tak benda ni? Kalau orang tanya, adakah anda bersetuju dengan pengiktirafan Palestin sebagai non-member observer state? Jangan kata tak setuju pula, sebab Hamas bersetuju. Sebab kalau Hamas tak setuju, Hamas adalah bersama-sama dengan Amerika Syarikat, Israel, Singapura, Spain dan beberapa negara lain tak setuju dengan. Macam mana boleh Hamas bersama dengan Israel tak setuju dengan? Dia setuju, tapi persetujuan dia adalah sementara. Ini adalah penjelasan sementara, bukan penyelesaian muktamad. Okey, panjang dah datang dari rutin, dia mana boleh berhenti kan? Sehinggalah dia suruh berhenti. Tapi nak tunjuk gambar-gambar sikit. Kita tak kerti bahasa kan? Okey, nak tunjuk gambar-gambar. Inilah dia tadi rombongan yang Ustazah Masnah. Antum semua akan jumpa Ustazah Masnah besok ya? Dan juga wakil daripada Mawaddah. Ada beberapa orang lagi. Ini semua akhwat kita semua akhwat kita. Ini tak gempak, yang ini gempak. Ini keluarga Aflin Chowki. Ada di airport tadi. Semua lah, anak dia, mak dia. Ini lagi gempak, Zaidi. Dia tak boleh tunjuk lama-lama, diorang ni kan. Zaidi adalah Presiden Seniman. Ini isteri pengurusi Asas Syarif. Yang tengah ni. Yang ini adalah ibu kepada Mr. Middleton. Ini adalah ibu kepada Aflin Chowki. Siapa pula sangka isteri pengurusi Asas Syarif boleh bergambar dengan ibu-ibu personality terkenal. Lepas tu anda kata memang kami akan masuk meletup sekejap lagi. Sidang akhbar, sidang akhbar yang kenyataan akhbar dibacakan oleh Dr. Tahir Abdul Rahman dan Aflin Chowki pun mungkin berucap di sana. Inilah kita punya. Dia tak tunjuk gambar Dr. Fizi lah. Lepas ni yang paling sibuk berceramah ada juga rasa lega Alhamdulillah Tengok, kalau kita ikhlas, Allah akan buka jalan-jalan untuk manusia bersama dengan kita. Siapa sangka melalui lawak jenaka orang bersama dengan kita. Sebab itu jangan ketepikan sebarang kemungkinan dalam dakwah ni. Jangan ketepikan sebarang kemungkinan.
Kadang gini hati juga, apa salah gambar dia itu? Okey, kawan dan kawan, yang ini adalah seorang anak yang kami jumpa dekat Hospital Syifa. Kami beritahu oleh Abdul Rahim Shihab, dia kata bila ada orang nak ambil gambar je dia buat macam ni. Tetapi dia sudah hilang ingatan. Dan dia sudah hilang keupayaan untuk bercakap. Dan dia 3 daripada adik-beradiknya meninggal. Berarti inilah dia, ya, kekejaman dan penderitaan yang dihadapi. Ini kawan-kawan daripada satu sekolah yang datang untuk memberikan sokongan dan solidariti kepada rakan-rakan mereka yang terbunuh, syahid dan yang cedera. Ada 11 orang cedera, ada 2 yang syahid, ya. Jadi anak-anak sekolah, dekat sana, la ilaha illallah, kami menyaksikan, ya. Kalau masa kami datang tu dia ada perhimpunan. Perhimpunan dia bukan macam perhimpunan kita. Perhimpunan kita kat sekolah macam mana? Perhimpunan dia anak-anak berpidato, tak ada teks. Dapat acik ni tak tahu bahasa Arab, tapi meremang bulu rungu. Dan slogannya apa sekarang ni? Udruk Tel Aviv. Udruk Tel Aviv. Hit pukul Tel Aviv. Sebab bila gencatan senjata diumumkan, mereka kecewa. Kenapa? Sebab mereka punya peluang untuk hantam Tel Aviv. Dan orang-orang Tel Aviv sana tak pernah menyangka roket Hamas boleh sampai Tel Aviv. Dan ianya sampai. Dan inilah yang menyebabkan mereka terpaksa terima gencatan senjata. Dan bukan itu saja, Ehud Barak, Menteri Pertahanan, melepaskan jawatan dan meninggalkan dunia politik sama sekali. Bayangkan. Sebab itu kita kata gencatan senjata kali ini berbeza. Kerana gencatan senjata kali ini adalah suatu kemenangan. Satu kemenangan yang jelas, clear victory, ya. Ustaz Rizwain nanti akan berada di sana sampai 8 hari bulan untuk menjadi wakil kita dalam sambutan 25 tahun Hamas. Saksikan. Ini kita punya dapur umum. Ini roti kita. Okey, ni barang-barang yang diedarkan. Ini salah sebuah daripada projek kita, Malaysian Palestinian Industrial Village. Tapaknya yang sudah dibom oleh Israel. Ada 3 serangan bom. Dan lihat kawah yang terbentuk. Ini tiket kami edarkan tilam, selimut blanket. Ini anak-anak yatim, la ilaha illallah. Dia cium tangan kami sampai 3 kali. Ya? Allah, tak boleh nak express. Ini dia serpihan yang jatuh pada salah seorang pekerja di kolam ikan itu. Jatuh barely a few inches. Fragment daripada bom yang meledak ni berjatuhan dekat kolam ikan kita ni. Menyebabkan 6,000 anak ikan mati. Sebab because of the tremor, the shock, letupan dan sebagainya. Ini dia serpihan-serpihan yang bertaburan. Gambar-gambar lain tak sempat nak download. Okey, cukuplah tu. Maknanya dia suruh berhenti. Jadi Ana minta izin daripada pengacara. Boleh? Ana minta izin Dr. Fauziah untuk ke depan. Silakan. Dan this is the words of Sheikh Abdul Rahim Shihab. She is a lady, but inside she is a huge man. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear children, kita mengucap syukur kepada Allah SWT kerana memberi peluang untuk bersama-sama dan berkongsi pengalaman sikit. I actually can stand in English. I actually nak umumkan tu bila dengar Dr. Hafizi bercakap, dia cepat pergi ambil duit dan buat contribution untuk Gaza. So anda mungkin tak cerita banyak, cuma beberapa cerita sebab takut miss pula. Masa kami pergi hantar soft toys pada anak-anak yatim di Tadika tu, kita ada bagi coklat, ada bagi soft toys. So ada coklat tu jatuh tak? So anda pun nak test lah, biarlah jatuh tu kat situ. Kalau anak-anak yang lain mungkin dia akan ambil untuk masuk dalam poket dia. Dah jatuh, salahnya kan. Tapi apa yang terjadi kepada anak ini, dia ambil tu, bagi kat saya. They are very very honest dan dah diajar daripada kecil benda tu.
Dan dalam kelas tu kita bagi, ada separuh yang kat belakang tu tak dapat, diam je. Tak ada pula bangun kata doktor ataupun ni I don't get it ke apa, tak ada. Diam je. Menunggu giliran kita akan bagi kepada dia. Kalau tak dapat pun dia diam. So itu ya karakter anak-anak yang dibela di Palestin. Dan I think karakter ini ditanam daripada awal lagi, kerana ada beberapa pekerja yang datang bersama kami, yang ambil gambar, yang ambil TV, yang jadi driver. Jadi sebab saya macam appreciate their help to me, dekat Rafah border tu saya bagi sedikit hadiah lah, duit sikit-sikit pada orang ni. Ustaz Haris bagi tahu kat saya, selepas je kami pergi keluar, dia bagi duit tu kepada Abdul Rahim Shihab. Dia tak ambil untuk diri dia. Walaupun duit tu saya kata hadiah untuk kamu. Jadi begitu mulianya hati orang-orang ni. Apabila Abdul Rahim Shihab kata, itu anggaplah sebagai upah kamu untuk hari ini, baru dia ambil betul-betul masuk dalam poket dia dan merasa tenang dengan duit yang dia dapat. Jadi orang-orang yang macam ni tak akan ambil rasuah. Ini hadiah yang kita bagi khas untuk dia, itu pun dia pulang balik. Sebab dia takut dia menzalimi, sebab dia pun dah dapat, mungkin dah dapat gaji daripada itu, dan ini tambahan. Jadi gitulah kita nak orang-orang yang berakhlak begitu tinggi, yang menjadi insya-Allah contoh rumah, yang akan memperjuangkan nasib-nasib kita dengan membebaskan Masjidil Aqsa insya-Allah. Jadi ada satu lagi cerita yang saya nak cerita di sini, bahawa kita kena yakin dengan ketetapan Allah SWT. Banyak dalam ayat-ayat Quran mengatakan dia pilih untuk memberi hidayah atau tidak. Dan juga apabila saat tu mati nak datang, tidak satu saat pun akan berganjak daripada itu. Jadi kita ada visit dua tempat. Satu tempat tu rumah yang anak yang Dr. Hafizi tunjuk tadi, Prof. Hafizi tunjuk tadi gambar baby tu. Tanah tu, rumah tu dibom, dan 14 orang daripada keluarga Ad-Daulah betul, meninggal dunia. Dan salah seorang daripada anak perempuan dia sebenarnya duduk dekat dengan border Israel. Jadi sebab duduk dekat dengan border Israel, dia lebih berbahaya. Jadi dia bawa anak dia balik ke rumah mak dia. Dan sebab ditentukan dia syahid di situ, bom di situ, dan dia meninggal di situ. Dan baju yang Prof. Hafizi pegang tu adalah baju anak dia yang menang Musara. Umur berapa, 3 tahun ke 4 tahun macam tu lah. Jadi gitulah, lari di mana pun, kalau ajal tu datang, dia akan datang juga. Kami pergi satu lagi tempat, satu lagi rumah, di mana dia bom macam tu juga, rumah hancur, tapi 30 orang ahli keluarga semuanya selamat. Jadi kepercayaan kita kepada Allah SWT ni kena 100%, tak boleh kurang, tak ada was-was. Sebab kalau kita akan selamat, insya-Allah kita akan selamat. Syariah saya tak nak baca ayat Quran, silap pula. Okey, jadi itulah ketetapan kita tentang kejayaan Allah SWT, tentang akan berjayanya kita, berjayanya insya-Allah akan diberi Masjidil Aqsa, dan insya-Allah sama-sama kita akan bersolat dalam masjid itu, dan kita buat pilihan, adakah kita akan bersama atau kita akan menempelkan diri kita. Apa-apa pun perjuangan ini akan terus. Banyak ibrah yang kita dapat daripada bumi barakah. Mereka bukan sahaja kata-kata, tetapi juga dalam akhlak yang begitu mulia dalam hari ke hari yang dapat kita lihat. Ini bukan dia buat-buat, it is done. Itu amanah, begitu ikhlas, begitu tinggi keimanannya. So kita perlulah membuat persediaan supaya kita juga bersama dengan mereka dalam pembebasan ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, 2 minit insya-Allah. Itu dari sudut pengalaman-pengalaman ni. Kami baru dapat berita tadi, kutipan terkini adalah 3.2 juta ringgit.
Kutipan yang digerakkan pada 15 November sampai hari ini maknanya belum sebulan lagi sudah mencapai 3.2 juta ringgit. Walaupun kita tetapkan sasaran 1 juta dalam tempoh 3 minggu, pada hari yang ke-6 atau hari ke-7 kutipan sudah mencecah 1.6 juta. Dan hari ini 3.2 juta. Tadi diumumkan masa press conference. Dan yang transaction yang kami terima di pejabat 1000 transaction sehari, 1000 Dan yang masuk tu mana, jangan kita bayangkan orang bagi 10,000, 20,000. Yang bagi RM12. Dan dengan notification, saya seorang pengampu. Saya cuma ada RM12. Maka dia masukkan RM12. Dan notification tu kami letakkan dekat Facebook. Orang yang baca teruja pula. Saya cuma ada RM3, saya bagi RM2. Macam tu lah, RM2, RM3. Penat yang staff dekat HQ nak reconcile satu. Kalau dia pasal 10,000, 20,000, okey kan? Jadi RM3, RM2, RM5, RM7. Dan ada seorang tu, saya tak ada duit, saya bagi puisi. Puisi tu kita letak pula dekat Facebook. Puisi tu pula yang menjana orang lain tu. Jadi, pada nak kawan, bagilah walaupun kita tak ada. Ya, bagi walaupun kita tak ada. Mudah-mudahan. Ya. Okey, nak cerita juga. Jadi kita umum tabung yang pertama menderma adalah seorang akhwat dan jumlahnya adalah 60. Dan beliau baru saja kematian suaminya pada tahun lepas, Hijamnya, ya. Seorang ikhwah kita, dan anda sebutlah, anda mengumpatlah dengan dia sebab dia tak ada kat sini. Siapa nama akhwat dia? Rosianto. Dr. Rosianto. Masa kita buka tabung Syria dulu, 50,000 dia bagi. Yang dibuka tabung Gaza, 60,000. Ya, itulah yang, inilah pelbagai bentuk pengorbanan dan juga kesediaan untuk infak yang dibawa oleh sahabat-sahabat kita. Jadi mudah-mudahan kita akan terus berjuang. Yakinlah seperti disebut di Dr. Fauziah, mudah-mudahan kita terpilih sebagai orang-orang yang akan mendapat syahid ataupun pahala syahid sekiranya kita tidak dikurniakan syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya kerana mengurusi dah cakap panjang lebar dan timbalan mengurusi juga dah ke depan. Jadi saya rasa tidak ada lagi pun yang sebenarnya perlu diulas. Penerangan lengkap daripada sejarah, daripada dalam konteks perkembangan semasa kedudukan di Gaza. Tapi satu perkara yang inginlah mungkin sebagai penutup bagi perjumpaan kita pada malam ini adalah tentang perlunya kita sama-sama untuk meningkatkan komitmen membantu perjuangan membebaskan bumi Palestin. Anda rasa banyak kali dah telah dikongsikan oleh Dr. Hafizi tentang suatu janji yang pasti akan berlaku, ialah pembebasan bumi Palestin itu sendiri. Dan sebagaimana yang telah dinyatakan di awal tadi, maknanya kita akan sampai waktunya nanti akan sama-sama bersolat dalam ataupun sama-sama masuki Masjid Al-Aqsa dengan penuh rasa bersyukur kata Allah SWT, dan sebagai memenuhi janji Allah SWT bahawa bumi Palestin akhirnya akan kembali kepada umat Islam. Ini adalah suatu janji yang benar, suatu janji yang insya-Allah akan dapat disaksikan, mungkin bukan oleh dalam umur hayat anak dan Dr. Fauziah, tapi anak rasa pada anak-anak sekalian, pasal rasa anak di kalangan BOT ni anak tak tahu selain daripada Dr. Tahir, anak yang mungkin dah kalau ikut zaman dahulu dah pencin dah ni, tapi disebabkan oleh isu Palestin ni terpaksa menunda pencin dan terus berusaha untuk sama-sama mengumpulkan tenaga dalam usaha membebaskan bumi Palestin. Jadi rasa itulah ya, permintaan pengurusi Aqsa Sharif untuk Ustazah Usmawati untuk hadapan untuk berkongsi ataupun memberi sepatah berkata.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebenarnya terima kasih jazakumullah khairan katsiran pada pengurusi Aqsa Syarif Dr. Hafizi. Sebenarnya anda bimbang sebab sekarang dah pukul 8.19 dan memang pada malam tadi pukul 12.30 anak call Akram kenapa pukul 7 baru nak mula, sebab flight takut tercicir kan. Tapi alhamdulillah, insya-Allah mudahan fiha barakah. Nak share sikit. Teringat semasa konsert Izzatul Islam, Syekh Mukhlis mengatakan, walaupun kamu semua bercakap bernasyid dalam bahasa Melayu dan Indonesia, aku faham bahawa kamu amat mencintai Al-Quds, bahawa kamulah orang yang benar-benar memperjuangkan Al-Quds dan Palestin walaupun kamu jauh daripada sini. Dan aku yakin di kalangan kamu akan lahir pembebas Al-Quds itu. Wahai anak-anak, saya yakin antum bersedia daripada sekarang untuk menjadi mereka yang membebaskan Palestin itu. Bagaimana kita nak menjadi orang rijal yang membebaskan itu? Ialah kita sendiri memperbaiki diri kita, memahami perjuangan rakyat Palestin, bersama-sama share, bersama-sama membentuk diri kita menjadi rijal rabbani. Okey, amat tersentuh sangat ketika mana kami melalui satu jalan terserempak dengan anak-anak sekolah menengah yang berusia 16-17 tahun, lelaki semua, bersiap sedia berlatih untuk hari 8 hari bulan sambutan Hamas pada 8 hari bulan ini. Umur 18, 16, tak sampai 16-17 tahun, sekolah menengah. Tapi subhanallah, semangat jihad yang memang boleh menggerunkan Yahudi. Bukan yang sekolah menengah saja, yang tadika, yang sekolah rendah pun dah cukup menakutkan Yahudi laknatullah. Dan paling kami rasa kagum ialah pendidikan mereka, subhanallah. Kami melawat sekolah rendah lelaki, semuanya lelaki. Anak-anak semua lelaki, cikgu semua lelaki. Tak ada seorang perempuan kat situ. Maka tak heranlah lahir jundullah yang hebat, yang berani, yang kecil-kecil pun boleh menggerunkan Yahudi. Jadi mungkin kita kena lihat balik sistem pendidikan kita. Itu kita kena tengok. Okay. Yang kedua, yang kami rasa terharu ialah waktu kami nak balik tu, selepas 2 hari ke 3 hari bersama dengan cameraman Aqsa Syarif di sana, anak-anak Gaza, rijal Gaza di sana, dan driver yang bawa kami 2-3 orang. Kami cakaplah, sedihnya nak balik ni kan. Waktu nak balik hala ke Rafah, hala balik ke Kairo. Lepas tu yang anak yang 23 tahun tu kata, sebelum kamu menangis pada mata kamu, air mata mengalir pada mata kamu, sebenarnya kami dah menangis dalam hati kamu. Allahu Akbar. Jadi anak-anak, lengkapkan diri kita menjadi Rabbani dahulu, insya-Allah. Doakan supaya ustazah, kami semua dan siapa-siapa pun yang berjuang pada jalan ini supaya betul-betul ikhlas menjadi rijal sadaqu ma'ahadullah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jazakumullah khairan katsiran kepada Dr. Hafizi, Dr. Selamat, Dr. Fauziah, Ustazah Rosmawati. Jadi saya tak perlu kita panjangkan. Mungkin kita pun dah dapat apa yang mereka inginkan. Kita dapat semangat itu. Dan sebenarnya kalau kita imbas kembali perkongsian daripada para masyayikh kita sebentar tadi, kita sebenarnya bukan kesian kepada rakyat Palestin dengan apa yang mereka alami. Tapi kita sepatutnya merasa sedih, kesian dan paling simpati pada diri kita sendiri. Bagaimana kita dah gunakan masa lapang kita, bagaimana kita dah didik diri kita, apa yang kita dah buat dengan masa muda kita. Itu yang patut kita tangisi lah. Sedangkan mereka bergembira mendapat syahid, mendapat peluang untuk menjaga bumi Al-Aqsa, sedang kita banyaklah boleh list kan apa yang kita dapat, apa yang kita telah buat sepanjang umur muda kita ni. Daripada Aqsa Syarif Mesir, alhamdulillah dengan berkat usaha
gerak kerja yang dipikul oleh pekerja-pekerja tarbiyah dan dakwah. Alhamdulillah, Ustaz Syarif Nusir tabung Aksatu Dasar Emergency Relief bernilai LE 203,135 genit mesin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada semua penggerak dan moga-moga pada malam ini dapat untuk sama-sama kita pacu semangat untuk bekerja lebih keras, kerana kita telah berhutang banyak dengan rakyat Palestin yang menjaga Al-Aqsa. Dan bab metode tahfizi tadi kita simpan niat semangat untuk meletakkan dahi-dahi kita yang hina ni, dahi-dahi yang penuh dengan dosa ini di hamparan Al-Aqsa Al-Syarif. Hidup, 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 hidup Palestin, hidup Palestin. hancur, 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 hancur Zionis. hancur Zionis. Hidup, 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 hidup Islam. hidup Islam. Hancur, 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 hancur Taghut. hancur Taghut. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan salatul asr.